Kita kaji pasal hukum Ohm lah kiranya lah. Kita kaji pasal hukum Ohm, kita tengok macam mana graf kalau suatu logam tu dia konduktor Ohm ataupun dia bukan konduktor Ohm kan. Jadi kita dapat dua graf. Kita go through laju-laju je. Jadi kita dapat graf yang konduktor Ohm tu yang kita pakai resistor tetap tu kan. Kalau dalam eksperimen kita akan pakai dawai konstantan lah kat situ lah. Jadi kita dapat graf berkadar langsung kan, hubungan berkadar langsung. Dan daripada dia punya kecurunan ni kita dapat nilai rintangan dawai lah kan. Jadi maknanya konduktor Ohm, rintangan dawai dia adalah nilai yang tetap. Lepas tu kita guna satu lagi konduktor bukan Ohm, kita bubuh mentol. Jadi waktu kita bubuh mentol tu kita dapat graf yang agak lengkung lah kan. Jadi kalau kamu sambung kan kamu dapat lengkung tapi kamu punya kecil sangat bacaan dia. Jadi kat sini lengkung yang kat bahagian sini lah, kamu tak nampak sangat lengkung ni kan. Tapi kalau maksudnya lengkung tu kecerunan dia masih lagi rintangan, cuma rintangan dia bertambah. Rintangan dia tak malah sebab kecerunan kamu berubah kan. Jadi kita nak tengok kita punya konduktor Ohm ni lah, kita akan dapat formula. Dalam buku teks kamu ni dia tak bagi. Cuba cikgu rasa kamu dah belajar hukum Ohm waktu kamu tingkatan berapa? Waktu kamu belajar elektrik ada kan? Nanti kita berapa? Kamu belajar elektrik? Ada? Belajar pasal hukum Ohm? Ada? PV sama dengan IR, ada tak dengar formula tu? Ada kan? Mesti ada. kalau tak ada, dia mesti ada dalam tingkatan 4 kau punya syllabus. Jadi tak ada. Tapi cikgu ulang balik. Jadi daripada graf V sama dengan IR ni kita nak keluarkan equation dia untuk hukum Ohm kamu nah. Jadi kalau dia tanya kamu apakah nyatakan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm tu betul-betul directly datang daripada graf konduktor Ohm kamu ni. Jadi menyatakan bahawa, hukum Ohm menyatakan bahawa arus I yang mengalir melalui satu konduktor adalah berkadar langsung. Jadi kalau dia tanya kamu hukum Ohm ni lah dia. Okay, ni ayat dia. Dia berkadar langsung dengan V kamu, dengan beza keupayaan kamu. Boleh? Jadi dia tengah cakap pasal graf ni. Jadi daripada graf ni kita boleh keluarkan kita punya equation kan. Jadi V adalah berkadar langsung dengan I kan. Gitu kan. Ataupun I berkadar langsung dengan V lah. Sama je lah. Maksudnya V dengan I ni akan bertambah. Dan dia melalui asalan kan. Jadi kalau kita nak tukarkan simbol berkadar langsung, kita nak bentuk satu equation, kita akan masukkan dia dalam persamaan garis lurus kita lah. Y sama dengan Mx tambah C kan. Jadi kat sini sebab dia lalu asalan, jadi C kamu tu kosong lah dalam equation ni. Kan? Ni C kamu kosong. Jadi kita tinggal Y sama dengan Mx. Jadi ikut paksi graf dia, Y kamu adalah beza keupayaan kamu. Boleh ikut ke ni? Cikgu cakap ni boleh lah. Okay. Ini V. Jadi X kamu tu adalah arus kamu I, nampak tak? Okay, jadi kecerunan dia. Jadi kecerunan ni kita dapat rintangan kita kan. Jadi R. Jadi sebab tu kita ada formula. Cikgu tulis R kat ujung kan sebab formula dia selalunya tulis macam ni, IR. Jadi kita dapat formula berkaitan dengan hukum Ohm kita. Formulanya V sama dengan IR. Okey, jadi kalau kita ada formula, biasalah kita akan ada kiraan yang berkaitan. Dia akan suruh kamu cari V ke, I ke, R ke. Jadi kita nak berkenalan sikit pasal kita punya rintangan. Cikgu ada cerita kat kamu kan. Rintangan ni, dia adalah, kalau dia tanya kamu takrif dia adalah nisbah. Ni takrif dia. Rintangan suatu konduktor adalah nisbah beza keupayaan merentasi konduktor tersebut terhadap arus. Jadi kenapa kita kata dia nisbah? Sebab dia adalah nilai yang tetap. Jadi kita takrifkan dia berdasarkan konduktor Ohm lah. Dia adalah nilai yang tetap pada graf V lawan I kamu kan. Dia kecerunan graf tu kan. Jadi tapi kalau senang lagi kita nak faham rintangan tu apa, yang macam cikgu tunjuk kamu simulasi tu, dia adalah penghalang pergerakan arus kamu kan. Mana ni? Ini kan. Jadi rintangan tu dia menyempitkan laluan tu sebab apa ada rintangan tu? Sebab dalam kamu punya logam tu dia ada ion-ion yang menghalang laluan elektron kamu kan. Jadi nampak tak dia punya kereta tu, kamu punya elektron yang mengalir dalam dawai tu lah. Kereta tu bergerak perlahan. Kan? Jadi arus tu kadar pergerakan charge per masa kan, kadar kan. Jadi laju mana charge tu bergerak. Jadi kalau rintangan dia tinggi, arus dia akan jadi kecil. Rintangan tinggi, arus akan jadi kecil. Jadi dia penghalang pengaliran arus kamu kita kata. Tapi takrif kena bagi inilah. Okey. Jadi dia punya unit dia, kalau daripada graf tu V volt
per ampere kan, volt per ampere sebab kita ambil Y bahagi dengan X kan, kecurunan kan. Tapi dia ada unit dia sendirilah untuk rintangan ni. Unit dia adalah simbol omega ni, ohm. Cara sebut dia ohm. Ohm. Okay, jadi lagi besar ohm kata 10 ohm. Lagi besar lah tu nilai rintangan tu nah. Okay, jadi ini formula dia. Daripada formula ni kita boleh nampak dah hubungan R tu dengan V dengan I. Tengok cara dia susun. Jadi kalau kata kita susunkan supaya R kat depan. Nampak tak R dengan V ni? R dengan V ni kamu rasa hubungan dia macam mana? R dengan V duduk kat atas. Maksudnya hubungan dia macam mana? Ada terus. Jadi R dengan V berkadar terus. Jadi bila kata V bertambah, bukan, R bertambah, V akan bertambah. Nanti kita tengok kenapa nah. Tapi R dengan I macam cikgu kata tadi kan, dia berkadar songsang nah. Dia berkadar songsang maksudnya bila nilai rintangan tu tinggi, arus akan jadi rendah. Jadi daripada formula sendiri kamu boleh nampak ada hubungan antara R tu dengan V dengan I nah. Okey. Jadi mari kita tengok soalan sikit yang berkaitan dengan hukum Ohm kita. Ini hukum Ohm kamu. Okey, jadi first kali dia suruh laka ni, jadi kamu ingat lagi graf dia kan. Jadi ni graf konduktor Ohm kamu. Yang ni graf konduktor bukan Ohm Ini lakaran biar boleh keluarlah dalam exam masa soalan yang cikgu suruh kamu lukis balik kan. Dia boleh suruh, dia akan tanya benda-benda macam ni, boleh jadi dah. Okey, jadi mari kita tengok dulu. Kita tengok yang mana dulu faktor-faktor pengaruhi rintangan konduktor ke soalan dulu ke? Soalan dulu. Soalan ke? Soalan berkaitan dengan V sama dengan IR dulu. Sekejap kita tengok faktor-faktor mempengaruhi rintangan tu. Okey, jadi kita ada formula tadi V sama dengan IR kan. Jadi yang ni soalan yang paling simple sekali lah. Tahap 1 kita panggil. Lepas ni kalau lita tu jadi makin susah. Soalan dia akan jadi makin susah. Dia ikut tahap lita kamu. Okey, jadi first kali nombor 1 ni dia kata suatu komponen elektrik berlabel 12 volt 2 ampere. Jadi pada satu alat elektrik, apa-apa lah, mentol ke, blender ke, dia akan tulis berapa banyak voltan yang diperlukan. Boleh? Jadi kita kena pastikan kita bagi dia cukup. Jadi kalau mesin tu minta 12 volt, kalau kita nak dia berfungsi secara optimum, kita kena bagi dia 12 volt. Jadi kalau mentol kamu tu tulis 12 volt, kalau kamu bagi dia 12 volt, dia akan menyala dengan kecerahan yang kita panggil sebagai kecerahan normal. Boleh? Kalau kamu bagi dia kurang, dia akan jadi malap lah. Okay, kalau kamu bagi dia lebih, dia akan terlebih cerah. Jadi kalau dia terlebih cerah, lama-lama dia punya filamen dalam ni akan mudah terbakar lah. Jadi kita akan bagi dia apa yang dia nak. Boleh lah? Jadi 12 volt dan dia akan mengalirkan arus 2 ampere. Jadi berapakah rintangan komponen elektrik? Itu simple je kan soalan ni. Jadi kita akan guna formula V sama IR kita. Masuk je specification ni. Jadi kita akan dapat tahu rintangan komponen elektrik tu. Jadi V kita 12, I kita 2, R kita yang kita nak cari. Jadi R sama dengan apa tu? R sama dengan apa? 6. 6 apa? 6 ohm. 6 ohm. Ya, 6 ohm lah. Jadi ni simbol dia. Ingatlah. Jadi kadang sampai exam, cikgu tengok dia pening kepala sebab apa dia tak ingat macam mana nak tulis simbol omega ni. Ni 6 ohm. Sebut dia ohm. Rupa dia macam ni. Okay, 6 ohm lah. Okay, jadi ni soalan sedang. Jadi kita tengok soalan ni pula. Jika mentor dalam lita itu punya rintangan 6 ohm, ni terbalik pula, dia bagi kamu rintangan 6 ohm. Berapakah bacaan emitter jika sel kering membekalkan 3 volt? Jadi emitter ni dia akan baca arus kan. Ingatlah emitter baca arus, dia akan baca I. Sama jugalah kita akan masukkan dalam formula. Ini nak biasakan kamu dengan formula je. Jadi sekarang ni kita nak cari I, jadi V per R sama dengan I kan. Jadi kita gantikan kita punya bateri, dia kata 3 volt kan, 3 volt lah. Jadi 3 bahagi dengan 6 sama dengan I, jadi I kita adalah sama dengan 0.5 ampere. Jadi unit dia kamu kena ingat lah, arus ampere, beza kepada volt, rintangan ohm. Alright, boleh ingat tak? Okay. Jadi jika arus 0.5 ampere mengalir merentasi perintang 3 ohm dalam lita, kira voltan yang dibekalkan oleh sel kering tersebut. Jadi yang ni rintangan kamu. Jadi rintangan dia boleh lukis gini ataupun dia boleh lukis gini. Dua-dua adalah rintangan.
Okay, simbol untuk rintangan. Jadi kat sini dia kata arus yang mengalir. Yang ni positif, yang ni negatif. Kamu punya bateri ni yang panjang positif, pendek negatif. Arus mengalir gini ya. Okay, dalam loop ni kan. Jadi 0.5 ampere. Lepas tu kita ada perintah ni sebiji saja 3 ohm. Okay, jadi dia tanya kamu berapakah V sel kering. V sama dengan IR. Semua soalan yang simple lah. Jadi yang ni 0.5. 3, jadi darab 0.5 darab 3 dapat apa? 2.5 volt. Alright, simple je. Okay, jadi yang last kali dia bagi kamu graf V lawan I. Kirakan rintangan dawai tu. Boleh ya? Jadi kalau kata dia bagi graf, kita akan cari rintangan tu daripada kecerunan kan. Jadi R adalah sama dengan V per I. Jadi ini simple lah sebab graf dia lalu asalan kan. Jadi kita ambil tu je 1.2 bahagi dengan 5. Yang ni dapat apa ni? 1.2 bahagi 5. Dapat apa? Kira kan tak? 1.2 bahagi 5 dapat apa? 0.24. 0.24 kecil je. Okay. 0.24 ohm. Ni lah. Jadi ni soalan basic. Okay. Kadang-kadang itulah dia bagi kamu graf. Dia suruh cek kecerunan. Kecerunan tu apa? Kecerunan tu rintangan. Kamu kena ingat lah benda-benda kecil macam tu. Okay. Mari kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan kontaktor. Bila kita kata faktor-faktor tu, maksudnya macam mana rintangan tu boleh jadi besar. Boleh? Macam mana rintangan tu jadi kecil. Jadi kita kena faham faktor-faktor ni dengan jelas lah. Sebab apa? Kita punya aplikasi tu kita nak tahu rintangan tu tinggi ke rintangan tu rendah. Jadi kalau kata kita nak guna dia dalam alat, dalam kita punya sistem penghantaran elektrisiti. Kan kata kamu punya yang nak hantar elektrik kat rumah kamu tu. Jadi kamu nak rintangan tinggi ke rendah kalau kes macam tu? Kalau kita nak hantar elektrisiti kat rumah kita nak rintangan tinggi ke rendah? Tinggi. Kita nak dia rendah. Sebab rintangan tu akan menghasilkan power loss. Boleh? Power loss tu apa? Kehilangan kuasa. Rugi. Dia akan tukarkan power tu jadi haba. Boleh nah? Jadi bila rintangan tinggi, banyak kuasa akan hilang dalam bentuk haba. Boleh? Banyak tenaga akan hilang dalam bentuk haba maksud cikgu. Jadi kalau kita nak hantar dia, ataupun kita nak guna dia dalam litar kita nak rintangan tu kecil. Jadi kita kena tahu faktor-faktor apa yang boleh bagi rintangan tu kecil. Jadi dia boleh keluar soalan esei kan. Jadi kamu kena pilih lah. Kita nak ciri sekian-sekian supaya rintangan dia jadi kecil. Faham? Supaya arus besar. Kita nak arus besar supaya kita punya alat tu boleh berfungsi dengan baik lah. Dia dapat arus yang secukupnya. Tapi kalau kata kita nak guna dia dalam alat pemanas, kamu pasang kan toaster kamu, mentol kamu, kamu punya oven, kamu punya hair dryer, dia guna wire dalam tu. Wire tu tujuan dia untuk dipanaskan. Betul? Kita nak panaskan wire tu kan. Jadi untuk kes yang tu kita memang sengaja nak rintangan dia tinggi. Jadi kita akan pilih faktor-faktor yang boleh bagi rintangan dia tinggi. Faham nah? Jadi kita tengok simulasi. Sekejap kita pergi kat sini. Jadi simulasi resistance of a wire lap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya resistance. Jadi dia ada bagi kamu ada berapa faktor dalam gambar ni. Ada berapa faktor yang kamu nampak dalam gambar ni? Ada berapa faktor? Kat sini. Ada berapa faktor kat dalam gambar ni? 3. Faktor apa? Yang ni apa? Yang atas kali ni? Panjang wayar. Panjang wayar. Jadi panjang wayar tu mempengaruhi kamu punya perintang. Yang ni, yang wire cross section ni kamu punya apa? Graf. Kamu punya apa? Bukan. Bukan. Ni apa ni? Cross section wire dilukis. Ni wire kamu lah. Dia tengah tengok dia pandangan hadapan. Luas. Luas dia. Ketebalan dawai tu. Nampak tak? Jadi ketebalan dawai tu pun faktor yang mempengaruhi kamu punya rintangan. Lepas tu satu lagi yang ni. Ni apa? Jenis bahan. Jenis logam. Jadi kebanyakan dia logam lah sebab yang mengalir elektron tu kita akan pakai logam. Jadi copper, aluminium, nikrom, silver. Nampak tak? Yang ni dia punya resistance dia. Okay, ni dia punya rintangan dia apa jadi. Jadi kita tengok faktor pertama ni. Kamu rasa semakin panjang dawai apa jadi dengan rintangan dia? Makin berkurang. Ya, semakin panjang semakin berkurang. Makin tambah. Mari kita tengok. Okay. Apa jadi? Makin kurang ke makin tambah? Tambah. Makin tambah lah betul. Jadi masa dia pendek ni rintangan dia 29. Bila kita tekan dia jadi makin panjang, rintangan dia makin bertambah. Jadi
semakin cuma nak klik ni, klik sini je. Semakin bertambah panjang dawai, semakin bertambah rintangan. Nah, jadi yang ni dia bukan langsung. Ya, semakin panjang dawai, semakin bertambah rintangan. Jadi kalau kata kita plot graf dia boleh suruh kamu plot. Nampak tak? Dia bagi kamu, kata kamu buat eksperimen tu, kita akan pilih dawai konstanten. Kita boleh buat eksperimen ni, kita akan pilih dawai konstanten. Lepas tu dia sama ada kamu potong daripada 5 bahagian ataupun daripada buku teks kamu. Kamu jangan heran lah cikgu tukar-tukar buku macam ni nah. Kamu cakap cikgu kalau kamu pening. Kalau ada buku teks kamu dia buat eksperimen juga. Mana dia eksperimen dia? Kat bawah. Ni dia. Okey, jadi dia potong dawai tu 1 meter. Lepas tu dia clip wire. Dia pakai clip wire, dia kepit, dia ambil 5 bacaan dia tu. Jadi dia tengah uji faktor panjang tu macam mana dia pengaruhi kamu punya rintangan. Jadi dia buat eksperimen ni macam biasa, dia akan malarkan, untuk kes ni dia akan malarkan arus ni, dia akan bagi rheostat dia kekalkan arus kepada 0.5 ampere boleh. Jadi bila dia ubah panjang dawai ni, V ni akan berubah. Jadi dia akan baca macam mana perubahan V tu bila L ni, dia macam mana kita nak dapat rintangan ni, kita kena pakai formula ni lah. Jadi kita akan dapat rintangan bila kita masukkan dalam formula V per I ni. V sama IR tu. Nampak tak? Jadi kita akan kekalkan kita punya arus tu 0.5. Beza keupayaan yang akan berubah, dia yang bergerak balas. Ni kita punya dimanipulasi panjang dawai tu. Jadi kita kena arus sama dengan V per I, kita dapat rintangan. Jadi kita akan plotkan graf panjang dawai melawan rintangan melawan panjang dawai kan. Jadi rintangan kamu Pak CY kamu. Last kali kita nak R melawan dengan L. Jadi kalau kita plot graf R lawan L tu, kita akan dapat hubungannya berkadar langsung. Nampak tak? R berkadar langsung dengan L. Jadi kalau kita plot dapat graf gini ya. Jadi semakin bertambah panjang dawai, semakin bertambah rintangan dia. Alright, mari kita tengok faktor kedua pula. Faktor luas kerata rentas kamu. Luas kerata rentas tu maksudnya ketebalan dawai. Dia boleh sebut 2 cara lah. Ketebalan ataupun luas kerata rentas. Alright, cuba kamu predict yang ni pula. Lagi semakin bertambah luas kerata rentas, apa jadi dengan rintangan dia masa? Semakin gemuk wire kita, rintangan tu bertambah ke berkurang masa? Kurang. Mari kita check garis. Jadi kita klikkan dia. Kita klikkan dia. Cikgu klik dia makin kecil kan ya. Jadi bila cikgu kecilkan dia, apa jadi dengan rintangan dia tu? Tambah. Jadi dia berkadar ni. Jadi paling gemuk ni kan. Jadi cikgu tambah cikgu punya luas kerata rentas ni, kita dapati bahawa rintangan dia berkurang. Maknanya kamu betul lah nah. Jadi dia berkadar songsang. Bila dawai kita makin gemuk, rintangan kita makin kecil. Mari cikgu klik balik nak tengok. Susah lah benda ni kan, cikgu nak klik dia, kita klik macam ni. Jadi okay. Dia cikgu klik tak betul ni. Cikgu tak tahu nak klik mana. Okay, kamu nampak kan? Jadi terbalik dengan atas ni. Jadi tadi semakin panjang, semakin bertambah rintangan kan. Yang ni semakin gemuk, semakin bertambah dia punya A dia, wire cross section tu semakin berkurang rintangan dia. Sebab tu kabel penghantaran elektrisiti ni sebenarnya dia besar. Sebab dia nak kurangkan rintangan. Dia kena buat wire tu panjang kan, sebab dia nak hantarkan elektrisiti tu daripada tempat hidroelektrik tu kan, tempat jana kuasa elektrisiti tu nak hantar sampai rumah kamu kan. Jadi dia tak boleh elakkan lah daripada wire tu jadi panjang. Jadi macam mana dia boleh kurangkan rintangan tu? Dia pakai dawai yang agak gemuk. Jadi kalau kata dalam lita kamu, kalau kamu tengok wire yang elok tu sebenarnya dawai dalam tu tebal. Yang tebal. Jadi rintangan dia kurang. Alright, mari kita tengok buku teks kamu ada tak dia buat latihan. Dia buat eksperimen untuk ketebalan dawai. Ada nah? Alright, jadi dia yang ni kita tak ada choice lah, sebab ketebalan dawai kita kena beli dawai yang beza-beza. Jadi kalau kita pergi kedai, kita nak dawai beza-beza, kita kena bagi tahu kat dia punya standard wire gauge. Standard wire gauge tu yang singkatan yang dia tulis SWG ni. Kamu tahu tak benda ni? Kamu belajar dalam KH tak? Kau RBT ke? Kamu RBT ya? Jadi kita ada, kamu tak tahu ya? Kita ada macam pengukur standard untuk wire. Dia macam bentuk gear-gear macam ni. Dia ada size-size tu kan. Dia bentuk macam gear-gear macam ni lah. Jadi tiap-tiap satu ni dia ada label. Dia kata S ni S30 kan. Ni 28.
Jadi label-label ni dia bagi indication tebal mana kamu punya wire tu. Jadi kalau kita pergi kedai, kita cakap dia kita nak wire SWG 22. Dia faham lah. Nah, jadi ni memang cara labeling pada kamu punya dawai tu. Okay, jadi dia pakai standard wire gauge ni, SWG ni. Tapi kita kena pakai 5 jenis, jadi dia pakai SWG 22 sampai SWG 30. Jadi kalau kata kita tak ada, kita tak apa ataupun kita tak ada, macam kata kalau kata kita tak tahu SWG dia berapa, kita boleh guna alat lah untuk ukur ketebalan dawai tu kan. Kita pakai alat apa kamu rasa untuk ukur ketebalan dawai? Alat apa yang sesuai untuk ukur ketebalan dawai? Tahu tak? Alat apa? Lupa nama ya. Lupa dah. Tolok skru micrometer. Ingat lah. Jadi kita kena ada tolok skru micrometer, kita akan ukurkan. Jadi orang ni memang dia beli kat kedai, dia tak faham kalau kamu kata saya nak diameter 0.711. Mati dia tak jumpa mana satu yang kamu nak kan. Jadi kamu kena beritahu dia, saya nak SWG 22. Tak lagi kamu kena ukur sendiri dengan tolok skru micrometer. Okay, sebab kamu nak buat eksperimen, kamu nak kena tahu dalam unit SI lah kita kata, dan unit milimeter supaya kamu boleh plot graf dia kan. Jadi 22 ni sebenarnya 0.711 milimeter. Nah, ini kamu ukur dengan tolok skru, kamu dapat bacaan ni nah. Okay, jadi lagi besar number dia, apa jadi dengan diameter dia? Dia makin kecil, betul? Ini paling gemuk kan? Yang ni paling kecil lah, betul? Betul ni cikgu baca, betul kan? Jadi ni 0.7, ni 0.3 saja. Jadi SWG 22 ni 0.7, 24 ni 0.5. Lepas tu kita ambil 5 jenis lah sampai kita dapat 5 bacaan. Jadi kita kena potong dia sama panjang sebab kita kena malakan faktor L tu. Kan? Baru kita boleh kaji faktor A. A lah ni terata rentas lah ni diameter. Okay, jadi nak dapat luas dia kita kena guna formula pi r kuasa 2. Biasa sebab dia bulat kan. Jadi kita kena darabkan dengan pi lepas tu kuasa 2 kan. Okay, ni diameter ni ingat kita kena bahagi 2 dulu. Lepas tu baru kita masukkan dalam formula ni lah. Okay, jadi kita dah ada luas kata rentas yang ni kita punya boleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi kita kan. Sama macam tadi, kita akan set arus kita sama. Arus kita set, kita laraskan rheostat sampai bacaan jadi 0.5 ampere. Boleh? Jadi kita kekalkan yang tu 0.5. Lepas tu kita akan baca beza keupayaan merentasi tiap-tiap dawai tu. Nampak? Kita akan baca V dia kan. Jadi lepas tu kita akan masukkan dalam formula R sama dengan V per I. Kita akan dapat R. Kita akan plotkan graf dia. Jadi kita dapati bahawa graf dia adalah berkadar songsang. Mana satu graf dia bukan ini nah. Ini graf atas. Yang ni. Yang ni graf dia. Jadi graf ni kita boleh bagi dia jadi comel sikit bila kita lukis. Kita kena tulis dia 1 per A. Boleh? Maknanya kata A kita dapat 0.5. Kita kena 1 per kan A kita. Kita akan dapat graf berkadar langsung. Nah. Ini sebab tu kalau hubungan berkadar songsang tu kita tulis gini. R berkadar langsung dengan 1 per A. Jadi sebenarnya R tu berkadar songsang dengan A. Tapi kalau kita songsangkan A tu, dia akan jadi hubungan yang berkadar langsung. Jadi kita akan nampak pada graf kita lah. Okay, jadi ini graf berkadar songsang RA. Yang ni graf dia akan jadi berkadar lurus. Berkadar terus kalau kata A ni kita songsangkan dia. A ni adalah kamu punya luas permukaan lah. Ingat lah. Jadi dia jadi graf garis lurus. Right, jadi yang ni hubungan kita yang kedua. Mana dia cikgu punya tutorial ni? Okay, jadi kalau kamu tengok graf dia, kalau dia suruh kita plotkan kan, kamu tengok dia tulis R lawan A ke R lawan 1 per A. Jadi kalau graf R lawan 1 per A, kita akan lukis straight line lah. Ingat lah. Jadi kalau dia graf R lawan A, kamu kena lukis graf ni ya. Ini graf berkadar songsang. Jadi kita songsangkan A, dia jadi graf berkadar langsung. Jadi dia boleh tanyakan dalam soalan objektif, mana satu graf yang betul kan? Antara hubungan R dengan A itu mana satu graf yang betul. Jadi masa tu kamu pentinglah untuk kamu check dia punya paksi dia ditulis macam mana R dengan A tu. Ditulis macam ni ke macam ni. Okay, jadi kita tengok faktor yang last sekali. Jadi kalau kata kita nak buat eksperimen dengan dawai berbeza, kita kena ada dawai berbeza lah. Jadi ni
dawai-dawai yang berbeza. Sebenarnya cikgu Google, Eureka dengan Constantan ni dua-dua adalah alloy. Sebab tu Constantan tu tak ada dalam periodic table kan, mana dia alloy. Dia campuran copper dengan nickel. Dapat Constantan. Eureka pun sama, copper campur nickel juga. Tak tahu kenapa dia tulis. Ni orang ni buat tutorial kan, dia tulis asing-asing. Constantan ni nama lain dia, Eureka. Nah, jadi kalau kata jenis dawai ni kita kena hafal sikit saja. Kita kena hafal yang kita selalu guna dalam lita untuk kurangkan untuk rintangan dia kecil tu yang mana satu, dan mana satu yang kita guna dalam toaster kita. Yang rintangan besar tu yang mana satu. Ni kita tengok yang app kita ni lah. Jadi graphite ni kamu tahu lah, graphite bukan logam kan, tapi graphite boleh mengalirkan electricity, conductor. Nah, mari kita tengok kita punya wire resistance ni, emas 13.15 miliohm. So kita ada copper 10.10 kecil lah. Jadi kuprum ni bagus, dia adalah konduktor elektrik yang bagus. Maksudnya dia punya rintangan dia sangat kecil. Okay, jadi kita tengok yang next one, aluminium ni second best. Jadi kalau kata dalam kamu punya sistem grid penghantaran elektrisiti ni, dia tak pakai kuprum sebab kuprum mahal. Jadi dia tukar, dia pakai aluminium ni second best. Dan dia murah lagi sebab dia ada banyak lagi dekat dunia ni cikgu rasa. Jadi sistem penghantaran kita tak pakai copper, dia pakai aluminium. Nah, sebab rintangan dia kecil, 16.56 mili. Kita tengok nikrom pula. Nikrom ni dah tak ada simbol mili kan. Maknanya dia ni dah agak besar lah. Nikrom ni 0.65 ohm. Dia agak besar rintangan dia, jadi dia cepat panas. Nikrom kita akan guna dia dalam alat pemanas. Nah, jadi kita akan guna dalam toaster, dalam hair dryer kita, nikrom ataupun tungsten. Kamu ingatlah nama tu, nikrom dengan tungsten, kita guna dia dalam alat pemanas sebab rintangan dia tinggi, dia cepat panas. Nah, okey. Silver bagus lagi sebenarnya daripada kuprum, tapi silver ni perak. Perak ni kamu tahulah kita guna dia untuk buat barang kemas kan, mahal. Jadi kita tak guna dia dalam wiring kita lah. Nah, jadi silver ni 9.33 mili ohm saja. Dan graphite ni bagus juga sebenarnya, 2.6. Tak bagus. Ni besar. Graphite ni semiconductor cikgu rasa. Jadi 2.64 ni agak besar. Nah, jadi sebenarnya logam dia akan bagi kamu resistance yang paling rendah, tapi kita ada kategori lain juga, konduktor, semiconductor dengan kita ada penebat kan. Jadi konduktor tu bahan logam lah, sebab tu kamu tengok resistance dia semua rendah. Jadi kalau kata kita balik pada kita punya tutorial ni, kata kita buat eksperimen dengan semua orang ni, lepas tu kita dapat graf dia, kita buat graf untuk masing-masing. Jadi cikgu label kat sini. Kita buat graf asing macam ni lah. Jadi katakan ini wire A, wire B, wire C, wire D. Jadi Constantan dengan Eureka ni sama. Ni cikgu ubah dia, tukar dia jadi nikrom. Cikgu ubah dia satu. Okey. Jadi tadi yang paling rendah siapa? Ingat ke? Paling rendah siapa antara semua ni? Kuprum, perak kuprum. Perak paling rendah lah, tapi perak mahal kan. Kita tak pakai dia dalam kamu punya tu. Perak silver kita. Jadi kamu rasa mana satu mewakili graf dia? A ke B ke C ke D? Perak punya. A, pandai kamu lah. Jadi ni perak punya, betul. Jadi kenapa dia paling landai sekali? Sebab rintangan dia paling kecil. Jadi rintangan tu adalah keturunan kamu kan. Jadi kalau graf tu paling landai, maksudnya rintangan dia lah paling kecil. Nah, yang next one, kuprum. Jadi kuprum ni tadi duduk tengah-tengah kan. Jadi kuprum ni sebenarnya the best lah untuk kita guna dalam wiring system kita. Sebab dia ni mahal sangat, dia ni yang the best. Ingatlah substitute dia adalah aluminium. Konstantan eksperimen kita tu dia duduk tengah-tengah kat sini. Dia alloy sebenarnya. Cikgu cakap tadi kan. Jadi konstantan duduk tengah-tengah. Jadi line dia agak tinggi. Jadi yang nikrom ni duduk atas sekali sebab rintangan dia paling besar lah, dia paling cepat panas. Jadi nikrom. Faham lah? Boleh faham? Okey, jadi dia boleh tanya kamu soalan macam ni juga. Mana satu turutan dia A, B, C, D tu kan, mana satu nikrom, mana satu konstantan, mana satu Jadi kamu kena ada pengetahuan sikit lah pasal logam ni lah. Sebab kalau dia keluar pasal essay pun kamu kena pilih juga kan. Jadi katakan soalan dia nak buat satu toaster yang bagus. Kan? Jadi jenis logam dia tanya kamu, jenis logam mana yang kamu kena guna, kamu kena cakap lah. Kita nak guna logam
nikrom. Kan wire dia dalam tu nak pakai nikrom. Sebab apa nikrom? Sebab nikrom rintangan dia tinggi. Oleh itu dia cepat panah. Gitulah ayat dia. Okey, jadi kalau kata kita nak guna dia dalam motor kita ke, katakan motor kita tak naklah dia cepat panah kan. Jadi dalam tu wiring tu kita akan pakai kuprum. Jadi kuprum sebab rintangan dia rendah, arus yang mengalir adalah lebih besar dalam alat tersebut bila rintangan rendah kan. Ataupun kurang kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Jadi kurang dia punya power loss dia. Boleh nah. Jadi kamu kena ingat sikit jenis logam ni mana satu rintangan tinggi, mana satu rintangan rendah. Okay, jadi kita dah pergi dah faktor-faktor rintangan konduktor ni. Kita nak tengok satu lagi benda. Habis dah ke? Ini faktor apa? Faktor satu lagi ada faktor suhu. Okay, jadi yang tu tak ada kat dalam kamu punya tu kan. Tapi kita ada satu lagi faktor suhu. Jadi kalau eksperimen elektrik ni kita kena buat cepat-cepat. Sebab wire tu suhu dia akan meningkat kan. Jadi bila suhu meningkat, kamu rasa apa jadi dengan rintangan dia? Apa hubungan dia? Bila theta meningkat, apa jadi dengan rintangan? Betul lah. Jadi rintangan akan bertambah juga. Dia berkadar langsung R dengan theta berkadar langsung. Jadi graf dia gini ya, garis lurus. Jadi kalau kita nak buat eksperimen ni, yang ni tak ada dalam buku teks kamu, dah awal tu. Kita akan, yang ni kita akan klik dengan wattmeter macam ni kan. Tapi dalam masa yang sama kita akan rendam dia dalam air panah. Bukan dalam air panah, dalam air yang kita boleh panaskan. Kita akan panaskan air tu. Okay, jadi panaskan air tu sampai suhu 40, 60, kata 80, 100. Lepas tu kita akan baca berapa V dia yang menetasi dawai kamu tu. Boleh? Itu cara dia kita nak panaskan wire kita dengan selamat. Kita rendam dalam air, kita panaskan air. Wire tu akan serap lah suhu air tu. Jadi kita buat eksperimen ni dalam dengan pemanas rendam. Alright. Okay. Jadi semua faham lah ni faktor-faktor ni. Okay lah. Ni kalau kata nota kamu salin sikit lah ni. Faktor. Cikgu akan bagi kamu nota ni. Cikgu dah bagi dah sebenarnya. Tapi siapa yang tak ada kat Google Classroom kan. Cikgu link kan. Ni kamu salin sikit lah. Dia punya mana satu yang berkadar langsung. Mana satu yang berkadar songsang. Dan jenis bahan ni mana satu yang rintangan paling rendah. Mana yang rintangan paling tinggi. Kamu tak payah ingat semua nama. Kamu ingat 2 cukup lah. 2, 3 macam tu. Okay, jadi last kali untuk hari ni kita nak tengok, yang ni kita skip dulu superkonduktor ni. Kita nak tengok litar bersiri dengan litar selari tu. Boleh? Jadi yang ni mungkin kamu dah belajar, jadi cikgu ulang dengan kamu hari ni. Kalau ada soalan kamu tanya lah. Jadi kita ada 2 jenis litar kalau kita pasang kan. Jadi kita ada litar selari dan litar bersiri. Selari tu yang ni parallel. Okay, selari tu parallel. Okay, bersiri tu dia berturut-turut macam ni. Okay, turut. Boleh lah. Jadi yang ni bersiri ataupun sesiri lah kita panggil. Sesiri dengan selari. Jadi kita nak tengok beza di antara 2 orang ni. Jadi dia kata lukiskan dalam bentuk simbol kan. Dia kata lukiskan litar skema bagi gambar rajah di atas. Jadi cikgu lukis kamu. Jadi kita tengok bateri dia dulu. Bateri dia positif kat belah kiri tu kan. Negatif belah kanan kan. Jadi kamu kena ikut lah. Positif tu panjang. Negatif tu pendek. Ingat lah. Ingat sampai mati lah. Benda ni okey. Jadi mentor rupa gini. Dah? Okey. Ni litar sesiri kamu. Okey, jadi kita lukis litar selari kita. Sama juga bateri dia. Okey, Jadi kalau litar tu litar selari dia ada junction kita panggil lah ni junction. Jadi kalau tiap-tiap junction ni kamu kalau kata kita buat pakai lab, kamu kena klip wire lain lah ni. Boleh? Ni klip. Okey, klip kat mentol. Tu klip lagi kat sini, kamu akan ada banyak sini bersirat dia punya wire, klip wire dia sini. Kita ada junction kat sini. Kita label junction. Okey, jadi junction ni penting. Sekejap lagi kamu tengok kenapa kita panggil dia junction. Okey. Alright, jadi ni litar selari kamu. Ingatlah, jadi first step kamu mesti boleh beza bersiri dengan selari. Jangan confuse. Ni boleh tanya kamu, dia lukis gambar macam ni kan. Ni litar apa? Ramai je yang salah dalam soalan macam ni lah. Nak bagi cikgu nak bagi cikgu marah. Okay, jadi ni litar bersiri, yang ni litar selari. Okay, right. Jadi mari kita tengok ciri-ciri litar siri dengan selari ni. Kita akan tengok apa jadi kat V dia, apa jadi kat I dia. Boleh? Dan macam mana kita nak kira rintangan di dalam litar siri selari kamu ni lah. Okay, jadi kita tengok satu lagi simulasi.
Semasa yang ni. Semasa yang ni dulu nah. Lagi kita akan bina lita kita. Okey. Jadi yang ni kamu nampak kita ada satu lita, kita yang ni kamu punya aliran arus konvensional. Kan? Jadi ni perintah kamu ada sebiji. Jadi kalau cikgu bubuh, nampak tak? Kalau cikgu bubuh yang ni sambungan secara bersiri kan? Nampak tak arus dia jadi apa? Arus dia jadi pelan. Nampak tak? Jadi maksudnya rintangan ni telah menyekat kamu yang aliran arus dan menyebabkan arus kamu jadi perlahan. Okey, jadi yang ni lita bersiri kamu. Okey. Jadi kita sambung yang ni pula. Kita sambung secara selari. Okey, kamu tengok apa jadi nah. Okey, jadi cikgu nak bagi kamu nampak beza dia sebab cikgu tunjuk yang ni nah. Kamu nampak tak kalau lita ni semua orang arus dia satu speed saja. Nampak tak arus dia satu speed saja? Nampak kan? Jadi semua yang lalu rintangan ni dia dapat arus yang kecil dan arus yang sama. Nampak dia ni dapat sama dengan dia ni, dapat sama dengan dia ni. Tapi kamu tengok kat gambar ni, kita ada lita utama kita panggil yang sambung dengan bateri. Nampak tak ini laju? Nampak tak? Tapi masa dia masuk kat sini, nampak tak dia speed kat sini-sini yang cikgu kata tadi junction tu kan? Dia bahagi 3 sebenarnya. Sebab tu kat sini, kat tempat yang kamu nampak kat perintah ni, dia dapat less daripada yang kat sini. Nampak tak dia slow kat sini? Lepas tu nampak tak kat ujung ni? Ni macam highway kamu nampak tak? 3 orang ni semua fit balik kat junction ujung sini. Jadi laju balik. Nampak tak? Jadi kalau kata lita tu lita bersiri, arus yang pergi kat tiap-tiap orang tu sama. Boleh nak? Tapi kalau dia ada junction macam ni, arus tu akan pecah ikut junction tu. Dia tak sama dengan lita luar ni. Yang ni sama lita luar ke, lalu kat sini ke, lalu kat sini sama speed. Tapi kat sini, lalu kat lita utama ni laju. Tapi masa dia masuk kat tempat junction tu, dia akan bahagi 3. Kalau kata perintah yang sama besar, dia akan bahagi sama banyak. Kata kita punya arus ni 3 ampere kan. Jadi dia akan pecah 3. 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere dapat kat tengah ni. Lepas tu 3 junction ni dia akan sambung balik, masuk balik kat lita utama dia jadi 3 ampere balik kat sini. Nampak tak? Jadi arus kat sini pecah, arus kat sini sama. Okay, cikgu tulis sikit dia punya dalam bentuk ayat dia. Cikgu harap kamu nampak ni nah. Kalau tak nampak kamu cakap kat cikgu nah. Okey. Cikgu conteng sikit. Jadi ni lita utama dia kita panggil yang sama kat matrik ni. Jadi dia pecah 3 macam ni. Boleh? Jadi katakan cikgu label yang ni I1, I2, I3. Jadi kalau untuk lita selari kamu ni, ni I lah. I ni I utama yang lalu sini I kan. Jadi I kita akan sama dengan I1 campur I2 campur I3. Kan? Cikgu katakan sini lalu 3 ampere. Dia perintah ni sama besar. Kata tiap-tiap orang ni 2 ohm. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Bila sama besar, kamu punya elektron ni, okey aku akan speed 3. Okay nah, tahu pandai ni kan. Dia kecil tapi dia tahu nak pergi mana nah. Okay. Jadi dia akan pergi 1 ampere di sini, 1 ampere kat sini, 1 ampere kat sini. Lepas tu laluan dia nampak lah ni. Jadi bila dia masuk main road balik, dia dah jadi 3 kat sini, 3 ampere. Jadi 3 ampere lalu kat sini, 1 ampere lalu kat tiap-tiap cabang. Okay lah. Kamu tengok belah sini pula. Okay, jadi yang ni kamu punya arus kamu. Kata ni 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Okay, jadi cara rintangan tu act sebenarnya sebab tu kamu nampak arus kat sini jadi slow. Sini laju sikit kan? Betul lah. Jadi maksudnya rintangan kat sini sebenarnya kecil lagi jumlah dia banding dengan rintangan kat belah sini. Jadi untuk yang ni, semua orang dapat arus yang sama kan? Kat sini I, kata cikgu label ni I1, I2, I3 juga. Jadi kalau statement untuk kamu punya lita yang berturut-turut ni, lita bersiri kamu ni, I adalah sama dengan I1, adalah sama dengan I2, adalah sama dengan I3. Faham tak? Jadi kalau lita selari, arus tidak berubah. Arus malah. Kalau lita apa cikgu kata tadi? Kalau lita bersiri, arus dia malah. Kalau lita tu selari, arus dia pecah. Boleh nah? Jadi I1, I2, I3 adalah sama dengan I total. I total yang mengalir dalam lita total. Boleh nah? Okay. Ini first fact kamu, okay? Jadi kita clear all my drawing. Kita tengok pula apa jadi kat V kamu. Boleh? V. Jadi nak tengok apa jadi kat V, kita kena bina lita lah. Jadi kita akan construct kat lita. Saya rasa tak ada dah yang lain kan. Jadi yang ni table lah. Tadi cikgu nak tunjuk kamu tapi tak apalah. Banyak sangat. Okay. Jadi kita akan bina lita yang first one tadi. Lita selari. Lita bersiri dulu. Kita pakai simbol.
Ini bateri kamu. Tak kenapa cikgu legit tengok bateri dia. Yang ni cikgu nak dia punya yang panjang tu belah sana. Cikgu terbalikkan bateri tu. Nak terbalikkan bateri tak? Siapa pernah picit? Okey, sekejap. Boleh je lah. Ni. Reversekan dia. Okay, kita cantumkan dia. Jadi kita nak arus konvensional lalu kat dia. Cikgu nak bina kamu Lita. Bersiri dulu nak. Okey. Jadi kalau kita pakai light bulb yang ni light bulb yang patuh konduktor ohm tau. Jangan risau. Jadi kalau kita jumpa light bulb dalam soalan, light bulb tu semua patuh hukum ohm. Kita boleh pakai formula V sama dengan IR kita nah. Kita ada satu formula je untuk V dengan I dengan R lah. Okey. Jadi yang ni kita pakai resistor lah, resistor. Jadi kita bubuh resistor kita 3 biji lah. Ni. Tarik sikit. Jadi cikgu nak bubuh emitter dalam ni sebab kita nak baca kita punya arus. Okay, ni emitter nak baca arus. Ni emitter kena bubuh directly dalam litar lah. Jadi ini kena ingat lah emitter kena bubuh macam mana. Jadi apa tadi cikgu nak buat? Cikgu nak tambah lagi resistor. Okay, jadi kita connect 3 je ni. Okay, jadi dia ni. Bos biji dia. Wire biji. Wire ni bengkok sini. Okay. Alright. Ini litar kita. Litar bersiri kita kan. Alright. Jadi yang ni kamu tengok arus dia. Arus dia 0.3 saja. Tengok nombor ni ingatlah. Sekejap cikgu nak pasang selari kan. 0.3 saja. Sekarang ni kita punya resistor dia tiap-tiap adalah 10 ohm. Jadi cikgu akan kira kamu macam mana kita nak dapat nombor 0.3 ni kalau kata kita sambung dia secara selari. Jadi kita keluarkan voltmeter kita SPG. Kita nak baca voltan yang mengalir dalam tiap-tiap satu perintang. Boleh lah, okay, mari kita tengok. Kamu rasa sama ke, lain ke, macam mana? Kamu ingat ke ini? Macam mana? Makin kurang. Makin kurang? Makin kurang tu macam mana Azim? Sekejap. Kamu rasa tiap-tiap orang ni dapat makin kurang? Macam tu? Mari kita tengok tiap-tiap orang dapat apa nah. Jadi kita baca. Terbalik ke cikgu bubuh ni? Terbaliklah tu sebab dia negatif. Okey. Nampak tak? 3. Jadi dia ni dapat 3 je daripada 9. Kamu boleh agak tak lagi 2 orang ni dapat berapa? 3. Jadi semua orang resisten dia 3 kan? Semua orang dapat 3 volt kan. Maknanya voltan kamu tu pecah 3. Boleh ya? Mana? Voltan kamu pecah 3. Mainlah kita terbalikkan bateri ni. Menyampah pula cikgu. Okey, silang lah kan. Okey, jadi kita tengok jadi dia ni 3 volt. Jadi kalau kita ada 3 perintang yang sama besar, kita sambung dia secara bersiri, V dia akan pecah 3. Boleh? Kalau ada 4, dia pecah 4 lah. Jadi kalau sama besar, dia pecah sama banyak. Tapi kalau kata dia tak sama besar, boleh katakan yang ni 5, yang ni 10, yang ni 15. Kata cikgu bubuh macam tu lah. Cikgu ubah dia. 5. Sekejap. Sikit lah. Sikit. Ni cikgu biar. Yang ni 10, yang ni 15. Boleh? Ni kamu rasa siapa dapat beza kupaian yang paling besar? 15. Yang 15? Sebab apa? Sebab apa ni? Sebab B dengan? Sebab B dengan R berkadar langsung. Kan? Betul tak? Betul lah kamu ni. Okay, memang betul. Okay, jadi yang 15 ohm ni dapat 4.5 volt. Boleh lah 15 ohm ni dapat 4.5 volt. Kita tengok berapa yang 10 ohm ni dapat. 10 ohm ni dapat 3 volt. Boleh 10 ohm ni dapat 3 volt. Lepas tu yang 5 ohm ni dapat berapa? Tadi ni 4.5 kan? Yang ni 3. 45 campur 3 dapat berapa? 4.5 campur 3. 7.5 kan? Jadi semua sekali mesti total dia 9. Maknanya 9 ni dia akan bahagi antara 3 perintang ni.
siapa yang rintangan dia paling besar, dia akan dapat share yang paling besar. Nampak? Sebab apa? Dia perlu banyak energi untuk pushkan elektron tu mengalir pada speed yang sama kan. Elektron tu nak kekal pada speed yang sama. Jadi kalau banyak halangan, dia kena bagi banyak tenaga lagi lah, logik lah, betul. Jadi yang 5 ohm ni dapat 1.5 saja. Yang 10 ohm ni tadi dapat 3 kan. Jadi dia pecahkan ikut ratio. Kita boleh kira ni semua dengan formula V sama IR kita sebenarnya. Tu dia ni tadi dapat, jadi total dia, sekejap cikgu drag kan. Jadi dia dapat 45 total dia. 9, total dia 9 lah. Jadi kalau cikgu tulis kan, macam tadi statement I tadi untuk lita bersiri I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kan. Jadi kalau untuk V dia pula, V total dia V kita panggil lah. Kata ni V1, ni V2, ni V3. Jadi statement ni macam ni lah, betul tak? V sama dengan V1 campur V2 campur V3, betul? Jadi dia akan pecah. Alright, jadi semua orang dapat berbeza bergantung pada rintangan dia sebab hubungan V dengan R tu berkadar langsung. Jadi siapa yang rintangan dia lebih tinggi, dia akan dapat voltan yang lebih banyak, dia cukup yang lebih besar, tenaga yang lebih banyak. Faham tak? Okey. Mas cikgu ajarkan siap-siap lah. Dia kat sini sebab kita dah ada gambar. Kita boleh kira I ni dalam liter ni lah. Katakan dia bagi kita maklumat macam ni. Jadi first kali kamu kena tahu, kalau kita sambung dia secara bersiri macam ni, R efektif kita panggil, R berkesan dia ataupun R total dia, kita jumlah terus. Betul? Kamu ingat ke tak? Jadi kita akan jumlah terus kan? Ini maksudnya kita akan tambah R1, ini R1, R2, R3. Jadi kita dapat jumlah rintangan dalam liter tu terus. Okay? Jadi R1 campur R2 campur R3. Jadi kita campurkan 3-3 ni, 5 campur 10 campur 15. Dapat apa tu? 20, 30 kan? 30 ohm. Boleh lah. Jadi yang ni adalah rintangan berkesan dalam liter tu. Jadi kalau liter tu liter sesiri, okay, kita akan tambahkan semua sekali. Jadi kalau kata cikgu tanya kamu soalan, macam mana nak cari arus dalam liter ni? Jadi first step kita kena cari dulu, berapakah rintangan berkesan dalam liter tu dulu. Boleh? Jadi kalau dia ada 3 biji, dia sambung sari sesiri, kita kena tambah dia, dapat 30 ohm kan? Lepas tu kita akan kira dia dengan formula V sama dengan IR kita. Jadi katakan yang ni kita tak tahu tapi dia bagi kita V lah. V yang mengalir liter tu adalah 9 macam dia tulis macam ni kan. Jadi kita akan isi ni 9. Kita akan bubuh R kita tu 30. Jadi kita akan cari I kita. I akan sama dengan 9 bagi dengan 30. Dapat berapa tu? 9 bagi 30. Dapat apa? 9 bagi 30 dapat berapa? Siapa yang bicik kalkulator ni? Cikgu je ke? Picit lah. 9 bagi 30 dapat berapa? 0.3. 0.3. Sama tak? Sama. Dia betul lah ni cikgu kira ni. Jadi 0.3 ampere. Okay. Jadi ini cara dia. Jadi dia boleh tanya soalan. Jadi kalau dia tanya soalan, kita kena tengok liter ni macam mana. Okay. Jadi kita dah tahu dah sekarang ni V dia dalam liter sesiri dia pecah. Jadi kita tengok pula kalau dia liter selari pula. Jadi kita tutup annotation sekejap. Ni kalau liter selari. Okey, dia dah pindah balik lah. Cikgu delete ni. Kita boleh je pasang 2 liter tapi tak muat skrin lah. Jadi tadi 0.3 lah kamu ingat lah. Lepas tu jumlah. Jadi kita pasang 3 biji. Jadi bagi adil. 10, 10, 10 ke gini. Lepas tu kita cantumkan dia. Okay. Jadi apa kata cikgu pasang lebih sikit ammeter boleh? Bila jadi 1 liter kan. Cikgu boleh lebih sikit bagi kamu nampak apa jadi bila arus tu lalu kat junction-junction ni. Cikgu boleh lebih sikit. Kita corner sini sikit. Sebab cikgu nak bagi kamu nampak ada beza tak antara cabang ni dengan sini. Ini yang ni kita post biji lagi. Dia boleh sambung terus macam gitu. Okey. Sini. Okey.
Oh, tadi 0.9 kan? Sekarang jadi 1.8 saja. Jadi mesti rintangan ni kurang daripada rintangan masa kita buat sebiji tu. Betul tak? Jadi ni 9, ni pun 0.9 kan? Mari kita pasang satu lagi raya. Boleh ke? Oh, dia pasang kan? Okey, dia pasang. Okay. Ni kita pasang satu lagi. Kita buat junction baru. Okey. Nampak tak sini berubah? Nampak tak sini berubah? Dia cut balik kat sini. Ni 0.9 kan? Tapi masa cikgu cantum ni. Tadang, dia jadi 1.8 sini. Okey. Ni kita adjust sikit bagi dia ni muat ke sini. Ini tak payah wire tambahan. Tak apa dia rasa kan? Mana? Kita buang ni. Kita sambung tu. Comel sikit. Okay. Jadi ini adalah data selari. Boleh lah. Jadi kita ada 3 biji perintang kita sambung secara selari. Sekarang kamu boleh nampak arus dia bergerak macam mana kan. Jadi yang ni lita utama dia yang datang daripada bateri ni kan. Dalam lita utama ni arus yang mengalir adalah 2.7 kan. Jadi 2.7 ni dia akan pecah 3. Betul? Dia akan pecah 3 kan. 9, 18, 27. Jadi kalau cikgu bubuh satu lagi emitter kat sini bacaan dia akan baca 0.9 juga sebab kita ada 3 perintah yang sama besar. Mestilah cikgu bubuh sebiji lagi. Kenapa cikgu tak bubuh sini sebiji? Okey. Okey. Bukti kamu. Okey. Jadi 2.7 ni arus yang mengalir dalam main lita utama yang sama dengan bateri ni kan. Lepas tu dia pecah kat junction ni 3. Nampak tak? Dia pecah junction ni 3. Lepas tu kat sini nampak tak dia mengalir kan. Jadi junction ni dengan junction ni masuk kat dalam cabang ni baru 2 orang. Boleh? Jadi sini kita tak consider dia lita utama lagi. Sini 1.8 saja sebab baru masuk elektron daripada 2 cabang sini. Faham tak? Jadi bila dia di sini baru kita consider dia masuk dalam main lita. Jadi main lita yang ni saja di sini. Jadi kalau tanya kamu berapa bacaan dalam main lita tu 2.7. Jadi tiap-tiap cabang ni 0.9. Jadi kalau kata kita bubuh satu kat sini, kita kena tengok juga kat mana arus tu fit kat junction tu. Berapa banyak junction dah masuk dalam dia. Tak sama lah. Jadi di sini tak sama dengan di sini. Nampak? Okey. Base ni elektrik ni kan. Okey. Jadi sekarang kita nak keluarkan voltmeter. Kita nak check beza keupayaan yang melintasi tiap perintah. Dengan masa sama ke berbeza? Sama ke beza? Berapa dia dapat kat masa? Siapa ingat? Siapa ingat? Tahu ya. Saya tahu. Okey, mari kita check. Dia dapat 9. Faham tak? Magic ya. Ini 9. Jadi kalau kata dia lita, ini bos sikit kan. Jadi kalau kata dia lita selari, dia punya V tak berubah. Okay, semua orang dapat 9. Jadi dia dapat, semua orang dapat beza keupayaan yang sama besar. Ingatlah tadi lita kita yang sesiri tadi dia pecah 3 kan voltan kan. Ni cikgu kata ciri-ciri yang kamu kena ingat lah. Kalau tidak kamu tak boleh nak mengira bila lita tu selari atau bersiri. Jadi semua orang dapat 9. Jadi kat sini kalau cikgu tulis statement dia, kalau tadi V sama dengan V1 campur V2 campur V3 kan. Jadi kat sini kita akan tulis dia macam mana? Kita kena tulis dia macam kita tulis I untuk lita selari tadi. Lita bersiri. V yang ni, V yang ni V bateri ni. Jadi yang ni V1 lah yang mengalir kat dia ni V1. Yang ni V2. Yang ni V3 kan. Jadi sebab semua sama, jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Boleh? Jadi arus dia, cikgu tulis 3 statement lah. I1 campur I2 campur I3. Arus dia pecah tapi V dia sama.
Meh kita tengok macam mana kita nak kira rintangan. Dia kata cikgu nak suruh kamu kira arus dan litar utama ni. Boleh? Kalau dia nak arus dan litar utama tu dia akan katakan emitter yang ni dia akan tanya kamu lah berapakah nilai arus dalam litar utama ataupun apakah nilai arus berkesan. Jadi kita kena kira rintangan berkesan kita, R total kita dulu. Jadi kalau dia litar selari, nak kira dia gini lah, 1/R total sama dengan 1/R1, dia ada 1 per. Sebab tu rintangan dia jadi kecil bila cikgu bobo 2 biji tadi, tiba-tiba R jadi makin besar kan. Sebab dia ada songsang macam ni. 1/R2 campur 1/R3. Okey, jadi sebab semua 10, jadi maksudnya 1/10 campur 1/10 campur 1/10. Tapi tak habis lagi nah. Kamu tengok kat belah sini. Kita nak R total, kita bukan nak 1/R total. Boleh? Jadi kalau kata kita nak rintangan berkesan yang mengalir dan litar tu, R total kita kena songsang dengan jawapan kita ni. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Ni cikgu letak balik hari ni. Sekejap lagi. Cikgu tak boleh nak letak lagi. 1/10 campur 1/10 campur 1/10. Macam tu lah. Kamu pernah guna ke? Kamu pernah kira ke rintangan? Pernah? Pernah, okey. Jadi mari kita tambahkan, tengok berapa kamu kira. Cuba kira rintangan berkesan dalam litar ni dapat berapa. Kecil je lah. Dia bukan 30 ohm. Kan? 1/10 campur 1/10 campur 1/10. Lepas tu 1 bahagi answer. Tadi kamu dapat 1/10, 1/10, 3/10 lah. Betul? Jadi 1 bahagi answer, kamu dapat jawapan berapa tu? Kamu dapat berapa R total ni? Bagi cikgu dalam perpuluhan. Perpuluhan pun tak apa. Perpuluhan lah, kalau kata fizik kita nak dalam perpuluhan lah, 3 point berapa dapat? Tadi 1 bahagi 1/10 tu. Okey, maknanya 1/10 songsang. Dapat berapa? $3.333. 3.33. Betul lah. 3.333 ohm saja. Walaupun kita buah 3 biji. Lagi banyak kita bubuh, lagi kecil dia jadi. Ni rintangan berkesan dia kecil saja. Dia katakan cikgu nak suruh kamu kira berapa arus yang mengalir kan. Boleh lah. Kita macam tadi kita tahu V total dia adalah 9. Kita kecil iris ke apa ni? Okay. Mana pergi dia? Draw lah. Mana cikgu apa benda? Eraser. Right click. Okay. Kata V dia ada. Hey, kau cikgu ni kau betul. Kata cikgu kecil eraser tak pun. Draw. Okay. Jadi V dia 9 kan? Jadi mari kita kira kan. Jadi, kalau kita kira, kita boleh masuk ni ataupun kita masuk 10/3. Masuk 10/3 kita jimat tempat puluhan kan kita panggil kan. Cuma kalau kata dia nak jawapan R total, kamu kena bagi dalam perpuluhan tau. Sebab fizik dia tak terima jawapan pecahan. Okay, jadi kata kita nak kira I yang mengalir, I total ni betul tak 2.7. Jadi V sama dengan IR. V kita 9. Yang ni 10/3 yang kata tadi kan. Betul lah 3/10 terbalik 10/3 lah. Jadi berapa dapat I dia tu? 9 bahagi dengan 2.7 betul? Dapat I sama kan? Dapat I 2.7 ampere. Okay, jadi 2.7 tu dia split 3, jadi sebab tu semua orang dapat 0.9. Jadi apa hubungan antara apa hubungan antara R dengan I? Macam mana hubungan R dengan I? Apa hubungan R dengan I tadi? R dengan I. R dengan I berkadar apa? Berkadar songsang. Jadi siapa kalau kata cikgu ubah ni cikgu ubah. Cikgu clear drawing cikgu dulu. Cikgu ubah yang ni jadi 5, 10, 15. Kamu tengok apa jadi dengan arus ni Jadi dia berkadar songsang. Jadi dia terbalik lah. Jadi kalau rintangan dia kecil, terbakar. Okay, kita panggil dia litar. Litar apa tah? Cikgu beritahu kamu itu litar yang tak ada beban tu. Okay. Ni litar pintas tadi masa terbakar ni. Jadi ni 5 ohm
dia dapat berapa? Asal cikgu kena ubah 5, 10, 15. Okey, cikgu ubah. Dia 5, 10, 15. Kamu tengok apa jadi dengan arus dia. Jadi yang 5 ni dapat arus yang paling besar. Nah. Jadi kalau kata rintangan dia rendah, arus yang mengalir lebih besar. Jadi 5 ohm dapat 1.8. Okey, 10 ohm dapat 0.9 saja. 15 ohm dapat 0.6 saja. Tapi total dia akan jadi 3.3 kat sini. Jadi dia berubah lah. Dia berubah kat sini sebab cikgu ubah nilai ni. Okey, jadi ni dia tak sama dengan tadi kan. Kalau tadi 5, 10, 15, dia tetap 30 ohm kan. Tapi yang ni kalau kata kita kira rintangan berkesan, dia jadi tak sama. Kan sebab dia 1 per 5 campur 1 per 10 campur 1 per 15 songsang, kamu akan dapat R yang berbeza. Ni lah. Faham ni? Okey, mari kita tuliskan semua sekali. Kita tengok kesimpulan daripada aktiviti kita tadi. Alright, jadi kita ada I, kita ada V, kita ada R. Jadi kita nak tengok I, V dengan R dalam dita sesiri dengan dita selari. Jadi first kali I kamu dalam dita sesiri kamu, I dia tak berubah. Okay, nah? Dalam dita selari, I dia pecah. Jadi I sama dengan I1 campur I2. Jadi V dia pula, kalau dita tu dita selari, cikgu pun asyik terbalik disebutkan. Dita bersiri, V dia akan pecah. Okay, V dia akan pecah. Jadi V1 campur V2 sama dengan V total. Kalau dita tu dita selari, V dia tak berubah. V dia sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Last kali macam mana nak kira R dia? Ada dia tulis lah. Mana dia tulis? Dia tak tulis. Jadi kalau kita nak kira R dia, cikgu tulis. Jadi kalau kata lita tu lita bersiri, okay, jadi R total, R total tu R berkesan lah. Cikgu suka guna R total. R1 campur R2. Okay, jadi kalau kata kita nak kira R total untuk yang ni pula, dia ada 1 per R kan. Jadi 1 per R total sama dengan, cikgu tak tahu mana satu yang kamu senang nak ingat formula. Yang ni dia tak bagi kot dalam formula dia. Formula ni tak diberi dalam exam. Kamu kena tahu sendiri. Semua benda ni tak bagi maksudnya. Kamu kena tahu hubungan lita ni di dalam otak kamu masing-masing. Jadi senang sajalah. 1 per songsangkan. Boleh lah kita akan dapat R total untuk lita selari kamu. Boleh. Jadi kita ada 3 tu. Jadi last kali untuk hari ni kita nak buat latihan je. Ni cikgu akan buat latihan ni bersama-sama dengan kamu. Yang ni kita nak tengok bacaan M-meter, lepas tu kita tengok voltmeter yang bacaan, lepas tu bawah ni kita akan, ni ada dia tulis, okay. Kita akan kirakan nilai R total kita, rintangan berkesan dalam lita kita. Okay, mari kita tengok. Tentukan bacaan M-meter dalam lita berikut. Yang A ni apa bacaan dia? Apa bacaan A tu? 1 kat I. 1 kat A sebab dia lalu tak ada apa-apa pun kan. Ni simple je lah. Ni 1 ampere. Okay. Yang B sama tak? Sama sebab semua dalam 1 liter. Yang ni pun 0.5 ampere juga. Okay, jadi yang ni dia ada pecah sikit. Tapi yang ni dia masih lagi kat main. Kat utama liter utama kan. Jadi yang ni pun sama kan. Yang ni 3 ampere juga. Tapi kalau kata mentol ni sama besar, dia akan pecah dua kat sini lah. Dia akan bagi 1.5 kat sini. Boleh. Faham lah? Faham garis? Ya. Okay. Jadi yang bawah ni. Dia tanya kamu D berapa? Siapa tahu? D berapa? 3, betul lah. Jadi dia akan tengok lah. Cikgu masuk sini. Ni junction ni kan. Jadi 2 ni akan masuk sini. Jadi dia akan bertemu kat sini. Ini dita utama. Jadi 2 campur 1. 3 ampere. Okay, betul. Alright, yang ni. E berapa? E 5. Kita pandai 5 ampere. Yang ni berapa bacaan dia? 3. Ini yang F ni. 2. 2 sama sebab dia dah satu line. Boleh lah. Boleh lah. Okay. Ni last one. Yang last one ni. Okay. Dia dalam dita utama dia ada 3 ampere. Lepas tu kita baca yang ni, yang ini. Yang G dengan H ni. Kamu rasa G ni berapa? H ni berapa?
H tu kot. H 1.5. H 1.5. 1.5. Betul kan? Sebab 1 campur 1.5 campur 0.53. G ni apa? 2. 2 sebab apa? Sebab masuk yang ni dengan yang Itu. kan? Okey, jadi 0.5 campur 1.5. Jadi jawapan dia 2.0 ampere. Okey, pandai. Boleh lah. Ini senang saja soalan kita. Jadi kita tentukan bacaan voltmeter pula. Alright. Ni kamu tengok lita yang dipasang ni. Faham ke tak faham? Faham kan? Jadi voltmeter memang kita kena pasang dia secara selari macam tu. Okey, berapa bacaan yang bawah ni? 1. 1 volt. Boleh lah, dia akan jumlah kan sama kan. Jadi dia bawa 2 mentor kat sini. Pelik sikit lah kenapa dia bawa mentor sini lah. Apa pula mentor sini kan. Senang sikit lah baca. Okay, tapi jumlah dia 3. Betul lah, dia kena 1 volt. Dia kena 1 kali 3. Okay, jadi yang ni dia bobo kat cabang ni 3 dengan 2. Jadi berapa kat lita utama? 5 volt. Okay, pandai. Okay, yang ni. Yang ni sama juga, cuma dia bubur macam ni. Yang ni tak ada junction lah. Ini 1 liter. Ni nampak tak ni complete cycle. Yang ni 1 liter. Dia berapa bacaan bateri dia ni? 6. 4 campur 2 betul. 6 volt. Okay. Jadi yang ni pun sama. Ni liter bersiri juga. Berapa bacaan ni? 3. 3 volt. Okay. Jumlah dia mesti 6 volt kan. Dia faham kan? Dia pecah lah. Jadi maknanya mentor ni lain. Dia punya rintangan dia. Okay, ni dia buat 2 biji mentor kat sini. Lepas tu dia bubur sebiji. Mentor ni semua sama ke? Okay. Ni banyak pula tanda soal kat sini kan. Ini kita tak tahu, tapi kita tahu kat sini. Yang ni senang saja. Ni liter selari kan. Okay, jadi dia kata kat sini dapat 2 volt. Jadi sini dapat berapa volt? 2 volt. Okay, pandai kamu ingat cikgu yang kamu sini. 4. Tak lah. Dah 4 lah. Sama. 2. 2. V1 sama dengan V2 sama dengan V kan. Jadi ni pun 2 volt. Boleh lah? Faham lah? Okay, jadi mari kita buat yang rintangan ni pula. Okay. Okay, yang ni macam mana kita nak dapat R total? R total sama dengan apa? Tambah terus kan? Jadi Ya. 20 campur 10 campur 5. Dapat apa tu? 35. 35 ohm. Okay, yang ni. Yang ni pula R total dia. Macam nak kira? 1/8 campur 1/8 campur 1/8 kan? Semua sama kan? 3/8 betul. Jadi kalau 3/8 songsang jadi apa? 3/8 2.667. 3/8 8/3 8 bahagi 3 dapat betul. Jadi kita ambil 2 tempat perpuluhan 2.67 ohm. Boleh lah, dapat lah. Ini lah jalan kerja dia. Senang je nak ingat kan? Okey, boleh. Alright, jadi ni liter ni kompleks sikit. Kalau kamu nampak dia kompleks, ini kena buat dulu. Kita kena fusekan mana satu yang selari dulu. Jadi 1/8 campur 1/8 songsang. Bila dia dah jadi, bila dia dah tukar ni, baru kita akan jumlah dengan 2 orang ni. Jadi kat sini dulu dapat berapa ni? 4. Over 1/8 campur 1/8 kan? Dapat 4 lah. 2/8, 8/2. Betul lah. Jadi dapat 4 ohm kat sini. Baru tambahkan dengan yang 2 biji ni. Boleh. Jadi total dia tadi apa tu? 3. 4. 34. 34 ohm. Faham lah? Jadi siapa yang selari tu kita akan fuse dulu. Jadi kalau untuk fuse yang ni, kita akan jumlahkan dulu yang ni. Boleh lah. Jadi kamu boleh nampak macam logiknya. Siapa yang kita kena jumlah dulu kalau kita nampak dalam liter macam ni. Boleh kan? Kita jumlah ni dulu supaya dia jadi sebiji macam ni. Kan? Dia akan jadi macam ni kan? Jadi liter lepas kita dah jumlah. Lepas tu kita akan totalkan dia. Boleh macam tu. Jadi 8 campur 8 jadi 16 lah. Jadi ni campur terus kan sebab dia sambung secara bersiri kan. Ni sambung terus. Yang ni pun sama. 4 campur 4 dapat 8 ohm kan. Jadi maksudnya sini 16 ohm. Sini 8 ohm. Sini 8 ohm. Okey, jadi sekarang ni baru kita jumlahkan dia secara selari. Dapat berapa tu? 1 over 1/16 campur 1/8 campur 1/8. Dapat berapa? 3.2. Betul. 3.2. Okay, 3.2 ohm.
Boleh lah. Okey. Jadi dia boleh suruh kamu macam ni lah, dia suruh cari R total. Lepas tu mungkin dia akan suruh kamu kira. Jadi yang ni kira soalan senang ni. Nah, jadi kalau kata soalan kira nanti kita akan buat next class. Macam mana kita nak kira arus beza keupayaan dalam lita bersiri dengan selari. Nah, bila dia dah susah sikit kan. Ini ada lagi latihan. Kalau kata latihan ni, kalau kamu rajin, kamu buat lah, kamu kira ni. Berapa rintangan ni. Kamu kira. Nanti cikgu akan, macam ni lah, soalan macam ni. Kita kena cari arus dia berapa, bacaan emitter berapa. Macam tu. Nanti cikgu akan ajar kamu untuk next class lah. Okay, nampak nah? Nampak mencabar kan? Okay. Dia habis dah. Jadi cikgu harap kamu nanti buat nota sikit lah. Kamu buat nota sikit pasal faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan kamu dengan yang ni. Kamu tablekan, kamu tulis table. Untuk apa jadikan I dengan V dengan R kamu dalam lita bersiri dengan selari. Itu je lah. Nah, jadi latihan tu kita akan continue buat dalam buku teks punya pun ada dan kita akan tambah sikit dengan kita buat tutorial. Dalam buku teks kita akan nanti kita akan buat yang tu. Buku teks pun ada latihan dia. Nanti kita akan tengok sekali minggu depan. Okey, habis dah kelas kita. Ada soalan tak? Okey tak?